kan. Hari ini kita puasa Arafah. Hari ini 9 Zulhijjah. Jadi taklah keliru bagi orang semana pula. Kita 9 Zulhijjah, sedangkan Saudi 10 raya hari ni. Tapi hari ni dia tu belum masuk lagi. Jadi 6.30 sekarang jamaah mungkin dah keluar daripada Arafah menuju ke Muzdalifah, tapi waktu wukuf tu masih ada, waktu wukuf sampai subuh. Jadi di Arafah sekarang belum subuh lagi. Jadi kita puasa Arafah hari ni masih lagi sama dengan sanunlah. Sampailah subuh di Arafah tu mungkinlah pukul 5, kita sini dah pukul 10 pagi. Jadi kita macam itulah keadaannya. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran khusus kepada Zulhijjah, yang mana Zulhijjah ini disebut dalam Al-Quran dalam surah Fajar. Kalau kita tengok surah Fajar, firman Allah Subhanahu wa taala, wal fajri wa layalin ashri wasyaf'i wal watri wal laili idza yasr. Sebahagian tafsir menyebut waktu fajar itu adalah fajar 1 Zulhijjah. Ada juga fajar itu fajar Ramadan. Ada juga merujuk fajar itu fajar Muharram. Jadi ayat itu menempati ketiga-tiga bulan yang mulia itu. Jadi sebahagian ulama mengatakan fajar itu adalah fajar awal Zulhijjah. Jadi tepat juga, bermaksud wal fajri, demi waktu fajar, fajar 1 Zulhijjah. Ada juga yang menyebut fajar itu adalah fajar hari raya, fajar yaumun nahar. Maka di situ di antara ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kemuliaan bulan Zulhijjah, terutama pada 10 yang awal ini. Wasyaf'i wal watr, dan demi genap dan demi ganjil. Syafa' genap, witir ganjil. Wal fajr wal layalin ashr, demi malam-malam yang 10. Itu adalah malam-malam awal Zulhijjah. Wasyaf'i wal watr, demi sesuatu yang genap. Kata ulama, genap itu hari-hari yang 2 Zulhijjah, 4 Zulhijjah, 6 Zulhijjah. Demi waktu ganjil malam 1, 3, 5 dan seterusnya. Ada juga merujuk genap itu adalah sesuatu yang berpasangan. Jadi disebut jadi ayat ini menggambarkan kemuliaan waktu dan juga kemuliaan tempat. Maka yang dimasukkan dengan genap itulah benda yang berpasangan. Apakah benda yang berpasangan yang berada di tanah suci? Kata ulama, yaitu Safa dan Marwah. Jadi genap itu merujuk kepada Safa dan Marwah. Dan witir itu sesuatu yang ganjil. Maka dikatakan witir itu merujuk kepada Ka'bah Al-Musharrafah. Demi sesuatu yang genap, yaitu demi Safa dan Marwah. Wal witri, demi witir, yaitu demi Baitullah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Safa Marwah, Allah taala bersumpah dengan Ka'bah Al-Musharrafah. Jadi Ka'bah Al-Musharrafah sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala muliakan, Allah Subhanahu wa taala agungkan, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan Ka'bah Al-Musharrafah itu tempat tempat tarikan manusia. Ka'bah itu tempat tarikan manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, tahwi ilaih, manusia tertarik untuk berziarah ke Ka'bah Al-Musharrafah.
Ada juga menyebut bahawa yang disebut dengan genap itu adalah merujuk kepada bumi Mina dan juga Muzdalifah. Dan yang ganjil itu merujuk kepada bumi Arafah. Jadi begitulah luasnya makna Al-Quran. Ada juga merujuk kepada amalan. Maka dikatakan bahawa tawaf itu merujuk kepada ganjil. Dan 2 rakaat tawaf itu merujuk kepada genap pada ayat tersebut. Maka datang daripada hadis Nabi SAW. Jadi ayat yang merujuk kepada genap dan ganjil banyak perbahasannya, luas perbahasan. Merujuk kepada Nabi Adam alaihissalam, merujuk kepada hari raya dan sebagainya. Sebagaimana sahabat Nabi Zubair bin Awam mengatakan bahawa genap itu adalah merujuk kepada 2 hari selepas hari raya, dan ganjil itu merujuk kepada hari yang ketiga, iaitu hari 3 boleh. Jadi menepati banyak makna surah Fajar itu, menepati banyak makna. Jadi itu menggambarkan kemuliaan bulan Zulhijjah. Kemudian Nabi SAW riwayat yang banyak tentang kemuliaan Zulhijjah ini yang selalu kita baca. Salah satu hadis yang disebut kemuliaan awal Zulhijjah itu hadis yang diriwayatkan daripada Nabi SAW, "Ma min ayyamin afdal 'indallah min 10 Zulhijjah." Tidak adalah hari-hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding 10 hari pada bulan Zulhijjah. Maka datang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah amalan pada hari-hari 10 Zulhijjah itu terlebih afdal daripada seseorang yang bersiap untuk berperang di medan perang?" Jadi para sahabat, pemikiran dia, kepahaman dia, amalan yang paling besar adalah bersiap-siap pergi perang lah. Sebab apa amalan paling besar? Sebab inilah kemuncak kemuliaan kita, iaitu nyawa. Jadi kemuliaan kita yang paling besar nyawa. Nyawa ni lebih besar daripada duit kita. Jadi kalau kita sakit, kita sanggup berhabis duit, kan? Ni tak ada cara nak menyelamatkan nyawa tuan ni, kecuali habiskan duit tu. Kan? Duit ada 60,000, nak menyelamatkan nyawa kita 60,000, sanggup kita. Kecuali dah tak tahulah orang macam tu. Tak apalah, rugi suah duit tu, sayang. Boleh mencari habis tak apalah, kata dia. Jadi para sahabat dia faham bahawa amalan yang paling besar itu adalah pergi medan perang mati. Maka lantas sahabat terus saja, "Ya Rasulullah, apakah amalan pada awal-awal Zulhijjah ini terlebih besar ganjaran dia daripada orang yang mempersiapkan diri dia berjihad di medan perang?" Maka Nabi menjawab, "Huwa afdal min iddatihinna jihadan fi sabilillah." Amalan pada awal Zulhijjah lebih besar lagi nilai dia daripada orang fi sabilillah. Begitulah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitulah caranya Allah Subhanahu wa taala nak bagi kita kemuliaan yang besar. Makna kata kita tak boleh nak melakukan satu amalan yang kita pun tak mampu, tak semua orang mampu melakukannya, iaitu pergi medan perang lawan musuh mati syahid. Tak semua boleh melakukan. Tetapi beramal 10 Zulhijjah ni semua orang boleh buat. Tak ada apa pun, duduk untuk rumah, potong gam, dah buka. Lepas tu apa lagi? Nabi kata hari 10 Zulhijjah ni hari yang bertahmid, bertasbih, bertakbir, banyak amalan. Maka dalam hadis yang lain Nabi menyebut tidak mampu seseorang itu boleh menandingi amalan 10 Zulhijjah ini
kecuali kalau dia sanggup dia kumpulkan seluruh harta dia, kumpul seluruh harta dia. Tanah dia, rumah dia, gaji dia, kumpul bawa keluar bersama dengan diri dia, dan akhir dia, hartanya dan diri dia tak balik-balik rumah dah. Bermaksud dia keluar tu terus mati syahid. Dan harta dia tadi semua habis fi sabilillah. Baru menyamai amalan pada awal Zulhijjah. Di sini menggambarkan betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita peluang meraih amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain dia menyebut bahawa amalan digandakan, dan juga apabila kita menghidupkan malam-malam itu, maka disebut seperti mana kita menghidupkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan sekali je. Tetapi awal Zulhijjah ini disebut setiap malam itu umpama malam Lailatul Qadar. Setiap malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Pada malam-malam 10 Zulhijjah. Amalannya digandakan, dan mendirikan malam itu kaqiyami Lailatul Qadar. Mendirikan malam itu seperti mendirikan malam Lailatul Qadar. Jadi malam 10 Zulhijjah ni banyak. Malam pertama, malam kedua, malam 9. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Maka para ulama melakukan pelbagai ibadat pada awal Zulhijjah ini. Di antara diriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair, dikatakan apabila masuk saja 10 awal Zulhijjah, maka Al-Imam Sa'id bin Jubair dia bersungguh-sungguh beribadat sekuat mungkin. Yakadu yuqdaru alaihi, hampir dia makna beramal sungguh-sungguh lah pada awal-awal Zulhijjah ini. Maka ulama mengatakan bahawa hari 10 Zulhijjah ini adalah hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling mulia di antara 10 Zulhijjah itu adalah hari Arafah, iaitu hari 9 Zulhijjah. Disebutkan riwayat bahawa sesungguhnya pada hari Arafah itu merupakan hari yang paling mulia setahun. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah pun memilih daripada 12 bulan itu 4 bulan haram. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut wa minha arba'atun hurum. Daripada 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Jadi bulan Rajab, bulan Rajab menyendiri. Kemudian bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Dia berganding rapat-rapat. Yang tiga ni berganding rapat, iaitu bulan Haram, bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Satu lagi menyendiri bulan Rajab. Ni 4 bulan ni dinamakan bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa minha arba'atun hurum. Daripadanya ada 4 bulan haram. Kemudian hadis itu menyebut, dan di antara 4 bulan haram ini, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, yang paling mulia adalah Zulhijjah. Yang paling mulia adalah Zulhijjah. Dan bulan Zulhijjah yang paling mulia adalah 10 yang pertama, 9. Ataupun 10 usyur. Hari-hari 10 yang paling mulia. Dalam hadis-hadis itu sampai situ. Dan bulan Zulhijjah yang mulia itu adalah 10 yang awal itu. Kemudian kita tahu adalah bahawa 10 yang awal ini yang paling mulia adalah 9 Zulhijjah. Itu hari Arafah. Nanti kita bacakan riwayat-riwayat hadis tentang kemuliaan Arafah.
iaitu hari ini lah, bagi kita hari ini 9 Zulhijjah, hari Arafah. Maka kata riwayat, dinamakan Arafah itu pelbagai riwayat. Kenapa dinamakan Arafah itu dengan Arafah? Arafah adalah bumi Arafah, tapi kenapa dinamakan Arafah? Banyak riwayat. Di antaranya dinamakan Arafah kerana Nabi Ibrahim alaihissalam mengetahui mimpi. Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi pada 8 Zulhijjah. Pada 8 Zulhijjah Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anak dia. Sampailah pada 9 Zulhijjah barulah Nabi Ibrahim alaihissalam pasti bahawa mimpi itu benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia dapat tahu mimpi ini benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan hari itu ada hari konal, hari tahu. Jadi apabila subuh Arafah, dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam dapat pasti bahawa ini datang perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari 9 Zulhijjah barulah Nabi Ibrahim pasti bahawa ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barulah pada 10 Zulhijjah 10 Zulhijjah tu barulah Nabi Ibrahim bawa Nabi Ismail alaihissalam ke Mina. Dibawanya Nabi Ismail alaihissalam ke Mina. Dan minta izin daripada Amak dulu, iaitu Siti Hajar. Buat izin nak bawa Nabi Ismail pergi cari kayu, nak pergi cari kayu api. Mana dia buat helah tu. Pergilah kata Siti Hajar. Bawalah Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim dah mengetahui bahawa ini perintah Allah itu, dikata riwayat pada pagi 9 Zulhijjah. 10 Zulhijjah itu Nabi Ibrahim merancang macam mana nak buat perintah Allah Subhanahu wa taala. Dibawanya Nabi Ismail alaihissalam ke Mina. Maka sampai di Mina, itu kisah yang masyhur. Syaitan datang supaya Nabi Ibrahim tidak melaksanakan perintah itu. Maka dikatakan syaitan pun melaungkan, datang kata, "Wahai Ismail, kau tahu tak ke mana kau nak pergi?" Nabi Ismail kata, "Tahu, nak pergi cek kayu api." Dengan ayah dia, "Bukan," dia kata, "bukan nak pergi cek kayu api. Dia nak sembelih kau," dia kata. "Malam tadi konon-kononnya dia mimpi Tuhan perintahkan supaya menyembelih engkau. Itu bukan Tuhan, itu setan," kata dia. Sedangkan dia yang setan. Jadi Nabi Ibrahim pun baling dengan batu. Nabi Ismail pun baling dengan batu. Pergi lagi berjalan sampailah ke Jamrah Wusta. Datang lagi syaitan. Dia mimpi tak betul tu, dia kata. Syaitan tu, dia nak menyembelih kau, karut tu. Jangan pergi. Nabi Ibrahim pun baling kali kedua. Nabi Ismail baling juga. Sampailah ke Jamrah yang ketiga, digoda oleh syaitan lagi. 3 kali. Terus saja. Sampailah pada tempat sembelihan. Ketika itu baru Nabi Ibrahim alaihissalam bagi tahu kisah yang sebenar, apa yang berlaku. Maka Nabi Ibrahim menyebut kepada Nabi Ismail Nabi Ismail apa ayat "Inni ara fil manam anni adbahuka fanzur maza tara." Ya abati inni, ya abat, bukan ya abati, ya abati salah. Inni ara fil manam anni adbahuka fanzur maza tara. Maka Nabi Ibrahim kata, "Wahai Nabi Ismail, inni ara fil manam, aku melihat dalam tidurku." Nabi Ibrahim tak terus menceritakan
kesimpulan mimpi tak. Dia ceritakan mimpi itu macam mana. Dia tak ceritakan ini perintah Allah, tidak. Tapi dia menceritakan bagaimana perintah Allah itu datang dalam bentuk apa. Kalau Nabi Ibrahim sebut perintah Allah, tahu saja, tak. Tapi Nabi Ibrahim menceritakan bagaimana proses perintah Allah Ta'ala itu, tapi dalam bentuk mimpi. Sebab mimpi ni banyak benda boleh ditafsirkan. Jadi macam mana mimpi Nabi Ibrahim itu sekadar dia mimpi menyembelih Nabi Ismail. Macam mana dia nak tafsirkan ini perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Dia sekadar mimpi menyembelih Nabi Ismail, dan macam mana dia nak tafsirkan ini perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Sebab itu dia menceritakan mimpi itu kepada Nabi Ismail alaihissalam. Bahkan walaupun Nabi Ibrahim alaihissalam dah pun yakin bahawa mimpi itu adalah isyarat perintah. Nabi Ibrahim dah faham macam tu. Tetapi tetap Nabi Ibrahim memberikan kebebasan pandangan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Maka kata Nabi Ibrahim, inni ara fil manam anni atbahuka fanzur maza tara. Wahai Ismail, malam tadi aku mimpi menyembelih engkau, apa pendapatmu? Fanzur maza tara, apa pendapatmu? Nabi Ibrahim tak kata, wahai anakku, malam tadi aku mimpi menyembelihmu dan ini adalah isyarat Tuhan perintahkan aku menyembelihmu. Nabi Ibrahim tak cakap macam tu. Nabi Ibrahim hanya menyebut, malam tadi aku bermimpi aku menyembelihmu. Fanzur maza tara. Apa pendapatmu? Jadi bagi Ibrahim dia dah tahu dah ini merupakan perintah. Tapi apa pula pendapat Nabi Ismail alaihissalam yang masih lagi muda, yang masih lagi kanak-kanak. Tetapi yang nama dia Nabi, maka kanak-kanak pun ada kenabian pada Nabi Ismail alaihissalam. Bermaksud Nabi Ismail alaihissalam juga faham isyarat bahawa ini merupakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam Al-Quran menyebut fanzur maza tara, apakah pendapatmu wahai Ismail? Maka kata Nabi Ismail, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Secara tegas maka kata Nabi Ismail, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahandaku, if'al ma tu'mar, buat apa yang diperintahkan. Nabi Ismail tak kata perintah. Nabi Ibrahim hanya sekadar mengatakan, malam tadi aku bermimpi menyembelihmu. Nabi Ismail memahami bahawa ini merupakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terus Nabi Ismail mengatakan, if'al ma tu'mar, lakukan wahai ayahanda apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Bermaksud Nabi Ismail faham bahawa mimpi ini merupakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Nabi Ibrahim faham bahawa mimpi ini merupakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan sebelum itu diriwayatkan ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam pada malam tarwiyah, pada malam 8 dia bermimpi sembelih Nabi Ismail alaihissalam. Dia masih lagi berkira apakah ini mimpi syaitan atau sebagainya. Pada 9 Zulhijjah barulah dia yakin bahawa ini adalah mimpi perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila diberikan pertanyaan kepada Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam juga meyakini bahawa ini perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terus saja Nabi Ismail mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahandaku, if'al ma tu'mar, buatlah apa yang telah diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Satajiduni, engkau akan dapati aku di kalangan sabar. Maka akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelihlah Nabi Ismail alaihissalam dengan kisah yang panjang bagaimana
di antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihi salam, siapakah yang paling gemetar? Siapakah yang paling rasa takut? Berbeza ulama, tapi sebagian ulama mengatakan yang paling gemetar adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, bukan Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail lebih kuat, sehingga dikatakan ketika itu yang memandu untuk menyembelih adalah Nabi Ismail alaihi salam. Yang memandu kaifiat sembelihan itu adalah Nabi Ismail alaihi salam. Maka Nabi Ismail alaihi salam memberikan 3 nasihat kepada ayah dia. Ayah nak sembelih ni macam dah tak tahu nak fikir apa dah. Nabi Ismail lah yang memandu ayah dia. Maka yang pertama Nabi Ismail mengatakan, wahai ayah andaku, tajamkan parang, asahkan parang. RM60 tapi asah parang itu banyak sebaban. Itu salah satu untuk beri rahmat kepada binatang sembelihan. Tajamkan parang, tak payah tajam-tajam dah, putu je dah gitu. Kan senang nak apa dah lampi hantar parang, nak pula duit lagi kan. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai ayah aku, tajamkan parang, tajamkan pisau itu. Sesungguhnya kematian itu sakarat, sangat dahsyat. Jadi kata-kata Nabi Ismail itu menggambarkan untuk mempermudahkan haiwan korban itu, pisau kena tajam. Kemudian Nabi Ismail mengatakan, wahai ayah aku, ketika engkau sembelih nanti, jauhkan pakaianmu, jauhkan pakaianmu agar tidak terkena darah sembelihan nanti. Yang ketiga kata Nabi Ismail, ketika engkau menyembelih itu, hadapkan wajah aku ke bawah. Sebab kalau wajah aku menongak ke atas, engkau tidak akan mampu menyembelih. Tak sampai ya tidak menyembelih. Hadapkan wajah ke tanah. Maka itu panduan daripada Nabi Ismail alaihissalam kepada ayahandanya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelihlah anaknya dengan pisau tersebut, tetapi tidak berlaku apa-apa pun. Walaupun pisau dah diasah setajam-tajamnya, maka tak putus. Maka cerita Nabi Ismail ini dibawa dalam kitab Tauhid, perbahasan tentang makhluk ini tidak mempunyai kuasa apa-apa pun, walaupun punya sifat-sifat yang Allah Ta'ala dah letakkan. Api itu membakar, tetapi api itu membakar di atas izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala sepanjang masa. Satu ketika Tuhan tak izinkan, maka tak terbakar. Pisau itu pisau yang tajam itu sifat dia memutuskan, tetapi sentiasalah sifat memutuskan itu dipegang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu masa Tuhan tak izinkan, walaupun tajam macam mana tak putus pun. Dalil dia Nabi Ismail alaihissalam. Jadi itulah akidah kita. Walaupun asbab musabab ni ada, tapi tetap hakikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala gantikan dengan kabsh, dengan biri-biri yang datang daripada syurga. Yang kedua, yang masyhur, dikatakan Arafah itu disebabkan Nabi Adam alaihissalam bertemu dengan Siti Hawa yang berpisah jauh. Dikatakan Nabi Adam alaihissalam jatuh dekat India. Ada kata dekat Sri Lanka kan. Tapi Sri Lanka dan India dulu satu kan. Dan Siti Hawa itu turun di Jeddah. Jeddah nenek, Jeddatun nenek. Itu Hawa. Dan akhirnya mereka bertemu di Arafah. Itu kisah yang masyhur yang kita tahu. Dan banyak lagi maksud yang disebut tentang Arafah ini. Kemudian disebut hadis Nabi SAW
kelebihan Arafah. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, di antara kelebihan Arafah adalah dianjurkan kita bersedekah. Hadis Nabi SAW menyebut, man tasaddaqa fi yaumin Arafah ihtisaban qabila Allah Ta'ala minhu wa kana kaman adraka ma fatahu min sadaqati sanah. Jadi kalau orang tu jarang bersedekah, maka bersedekahlah pada hari Arafah ni. Sedekahlah ke masjid, sedekahlah ke pondok, sedekahlah ke mana-mana pun. Sedekah ni maksud orang miskin ya, ataupun sesuatu sampai kebajikan. Masjid sedekah juga. Orang miskin itu yang lebih tepatnya. Sabda Nabi SAW, man tasaddaqa fi yaumin Arafah, barang siapa bersedekah pada hari Arafah, ihtisaban. Ihtisaban ini mengetahui kelebihan sedekah pada Arafah. Ihtisaban, mengetahui bahawa ini hari Arafah, hari yang mulia, maka kita bersedekah. Itu maksud ihtisaban. Macam orang man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa puasa Ramadan beriman dan mengira-ngira. Bermaksud mengira-ngira ni, mengira-ngira kemuliaan Ramadan. Oh, benar Ramadan ni mulia, benar-benar mulia. Itu tak sama dengan orang puasa tak tahu apa-apa. Begitu juga ayat Arafah, barang siapa bersedekah pada Arafah ihtisaban. Ihtisaban mengetahui bahawa hari ini hari yang mulia dan berlipat ganda pahala. Qabilallahu Ta'ala minhu, maka Allah Ta'ala terima sedekah itu. Jadi sedekah kita ini bermanfaat bila mana Allah Ta'ala terima sedekah kita. Dan sedekah kita tidak manfaat sekiranya Tuhan tak terima. Tak manfaatlah. Banyak itu sedekah dekat 1000, tapi Allah Ta'ala tak terima. Adalah sebab-sebab dia. Ada satu masa kita sedekah RM1 je, tapi yang tu Tuhan terima. Maka yang RM1 itulah yang manfaat pada hari akhirat nanti. Jadi boleh jadi modal lah. RM1, ini terima ni. Kau apa? 50, itu belum tentu itu lah. Kita pula ngobal. Tak payahlah ngobal kan. Sedekah je lah. Qabilallahu Ta'ala minhu. Nabi tak sebut banyak mana sedekah. Nabi hanya menyebut man tasaddaqa fi yaumin Arafah. Barang siapa bersedekah pada hari Arafah dan meyakini kemuliaannya itu, qabilallahu Ta'ala minhu, dan Tuhan terima sedekah itu. Yang penting Tuhan terima. Bukankah ada riwayat ketika mana Nabi minta nafkah fi sabilillah di kalangan sahabat, ada yang bagi harta yang banyak, ada bagi yamih dan sebagainya. Tiba-tiba ada seorang makcik tu bagi sekadar buah tamar dia, tetapi Nabi terima dengan dia letakkan pada tempat yang tinggi buah tamar tadi. Kenapa? Tamar ya pun menggambarkan keikhlasan dia bersedekah. Yang penting qabilallahu Ta'ala minhu, Allah terima sedekah kita. Apa terjadi? Maka Nabi bersabda, kana kaman adraka ma fatahu min sadaqati sanah. Maka seolah-olah dia telah dia telah mengqada, dia telah tebus, dia telah menebus setahun dia tak pernah sedekah. Orang sedekah dia tak sedekah, orang sedekah dia tak sedekah. Hanya untung je dia. Contohlah kan, nasib baik dia tak nampak dia, alhamdulillah selamat. Contoh. Jadi mana tak ada sedekah langsung. Tiba-tiba hari Arafah dia bersedekah dengan penuh ikhlas, diterima sedekahnya. Maka Nabi kata, kaman adraka ma fatahu min sadaqati sanah. Itu seolah-olah dia telah mendapatkan kemuliaan sedekah setahun yang dia tak pernah sedekah. Sebab di akhirat nanti kita tak ada benda lain yang kita bicara. Di akhirat nanti hanya kita menunggu, dulu pernah buat sekian, dulu pernah buat sekian. Kita ternanti-nanti pahala macam kita ternanti-nanti bonus. Kat sini kan. Kata ada bonus, mana dia? Tunggu dari dulu. Tunggu dah lama dah ni. Kita menanti-nanti kan. Kita kadang-kadang ada bantuan nongai. Tunggu dah tu dah apa belum? Basic borang belum? Basic borang lah pula. Isi borang.
Ha? Dekat dunia pun kita ternanti-nanti, kita cari-cari bantuan. Begitu juga di akhirat nanti. Akhirat kita cari apa? Nilai pahala tersebut. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Ibnu Abbas berkata, Al-Fadl bin Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, maka Nabi mengatakan hari ini iaitu hari Arafah, maka Nabi bersabda, hadza yaumun man malaka fihi sam'ahu wa basarahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nabi mengatakan kepada Fadl bin Abbas, ini adalah hari yang mana mereka yang menguasai matanya, menguasai telinganya, man malaka sam'ahu, menguasai telinganya, bermaksud dia boleh mengawal telinganya daripada melakukan dosa. Wa malaka basarah, dan dia memiliki mata dia, maknanya dia boleh kawal mata dia daripada melakukan maksiat. Ghafarallahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa yang lalu. Ada riwayat yang lain daripada Abdullah bin Abbas, memanglah daripada sepupu Nabi bernama Fadl ibnu Abbas. Abbas bapa saudara Nabi. Jadi Fadl ibnu Abbas sepupu Nabi, tetapi dia budak kecil. Budak kecil, tapi dia sepupu Nabi SAW, budak kecil yang remaja lah. Maka dikatakan, sesungguhnya Fadl ibnu Abbas satu ketika membonceng di belakang Nabi SAW, membonceng keldai, membonceng unta, maka Nabi bawa dia. Jadi Nabi SAW dia bawa, walaupun Fadl ibnu Abbas itu sepupu dia, tapi dia budak kecil, budak-budak remaja, lah, budak kecil pun dah akil balik dah, remaja. Maka duduk belakang Nabi SAW pada hari Arafah. Qala, disebut fata. Fata ni pemuda ni, bukan gulam. Gulam ni budak-budak. Faja'al al-fata. Fata bermaksud ketika ini Fadl ibnu Abbas fata. Fata ni seorang pemuda. Remaja 8 boleh, 20, mungkin 7 boleh, 8 boleh, 9 boleh, 20. Fata ni pemuda. Umur 8 boleh, 9 boleh, 20. Itu tengah galak dia. Faja'al fata yulahizun nisa. Tiba-tiba dia memerhatikan perempuan. Pandang lawa pula baju ni. Faja'al fata yulahizun nisa. Maka jadilah anak muda itu, yakni Fadl ibnu Abbas, memerhatikan seorang wanita, wa yanzuru ilaihinna, dan melihat kepada mereka. Ramai, ilaihinna ni ramai, memandang pada sekumpulan wanita, dipandang, bukan wanita yang tak tutup aurat, wanita. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka Nabi berkata kepada Fadl ibnu Abbas, ya bana akhi, wahai anak saudaraku. Disebut anak saudara, sedangkan sepupu dia kan. Ya bana akhi, wahai anak saudaraku, inna hadza yaumun, ini adalah hari, man malaka fihi sam'ahu wa basarahu wa lisanahu. Ini adalah hari yang mana mereka yang memiliki, mereka yang menguasai sam'ahu, yang menguasai telinganya, yang menguasai matanya, wa lisanahu, dan menguasai lidahnya. Jadi hari ini kita jaga semua. Ghufira lahu, maka akan diampunkan dosa dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud kita muliakan hari. Ikut hari pula. Nabi macam mana kita jenis ikut hari. Hari mula kita jaga. Kita ikut tompek pergi Mekah, labai. Balik ada mengetir pula kerja. Tak apalah dah, kan tak boleh. Jadi kita itu pun alhamdulillah lah tu kan. Pergi Mekah barulah rajin. Balik tak rajin. Kau ni pergi Mekah pula rajin.
Tak pergi Mekah tak rajin. Untung rajin. Kalau tak rajin ke Mekah lagi teruk. Tak payahlah kita marah orang. Kau ni rajin ke masjid pergi Mekah ya pula. Sini tak rajin. Betul itu kan. Untunglah rajin. Ada orang tapi Mekah pun tak rajin dah. Jadi mana kata, dah hari ni hari Arafah. Hari Arafah ni kita jagalah mata. Hari lain tak jaga apa. Jaga jugalah sekadar. Tapi hari Arafah ni lagi kita jaga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari ini, ya. Kita nak baca tentang kemuliaan hari Arafah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, maka dikatakan hari-hari 10 Zulhijjah ini adalah merupakan hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka digalakkan seseorang itu berpuasa. Daripada Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, tidak adalah dalam setahun, kata Siti Aisyah, yaumun ahabbu ilai an asum, satu hari yang paling aku suka untuk berpuasa berbanding daripada hari Arafah. Siti Aisyah mengatakan, tidak ada dalam setahun ini satu hari yang paling aku suka. Jadi yang sebut ini Siti Aisyah. Siti Aisyah adalah orang yang diiktiraf oleh Nabi SAW keilmuan dia. Nabi mengatakan, ambillah separuh agamamu daripada Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah ni seorang yang faqih, seorang yang faham agama. Jadi kata-katanya itu boleh diambil kira. Maka kata Siti Aisyah, tidak ada dalam setahun satu hari yang paling aku suka berpuasa berbanding pada hari Arafah. Begitu juga para sahabat yang lain mengatakan bahawa hari Arafah ini adalah hari yang paling patut kita berpuasa selepas Ramadan. Wa huwa ahaqqu min al-ayyam an yusamu ba'da syahr Ramadan. Dikatakan oleh Abdullah bin Umar bahawa sungguhnya hari Arafah itu adalah hari yang paling patut seseorang berpuasa selepas Ramadan. Jadi pada kita nak puasa 6 Syawal silakan. Tak tu buat juga kata-kata. Puasa 6 Syawal habis, Allah terlepeh pula Syawal. Tu saya dah tu. Apa lagi? Puasa Isnin Khamis tak mampu. Jadi jangan sampai tertinggal 9 Zulhijjah. Kerana itu apa? Kerana Abdullah bin Umar mengatakan ia adalah hari yang sangat patut kita berpuasa selepas Ramadan. Ramadan tu yang paling besar lah. Selepas hari Ramadan yang paling patut puasa adalah puasa 9 Zulhijjah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ayyamul usyur, barang siapa puasa pada hari-hari 10 Zulhijjah 1 sampai 9. 10 Zulhijjah sampai 9, 10 tak boleh. Kataba lahu kutiba lahu bi kulli yaumin shaumun sanah. Ditulis setiap hari itu puasa setahun. Ghairu Arafah, selain Arafah. Mana 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3 Zulhijjah, 4 Zulhijjah semua diberikan ganjaran setahun. Ghairu Arafah, kecuali Arafah. Kenapa? Fa in sama yauman Arafah, barang siapa puasa Arafah, kutiba lahu shaumu sanatain, maka ditulis pahala puasa 2 tahun. Diberikan puasa 2 tahun. Riwayat yang lain, riwayat pelbagai. Jadi tak ada masalah, bukan jadi alasan hadis-hadis sebegini ditolak. Sekejap ada riwayat Nabi kata setahun. Ada riwayat yang tentang Arafah 2 tahun. Ada riwayat mengatakan man shama yauman Arafah kana lahu ka ajri alfi yaum. Barang siapa puasa hari Arafah, maka seperti berpuasa 1000 tahun. Kayaumin alfi yaumin. Lebih 10 hadis tentang kelebihan puasa Arafah.
yang tak sempat kita baca. Kemudian apa yang perlu dilakukan pada hari Arafah? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairud du'a doa yaumil Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Wa khairu ma qultu wa ana wan nabiyyu min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Pada hadis yang lain pula Nabi mengatakan bahawa akthir ma kana min du'ai wa du'al anbiya qabli bi Arafah. Nabi mengatakan perbanyakkan apa kan? Nabi kata aktsaru ma kana min du'ai. Paling banyak aku berdoa. Aktsaru ma kana min du'ai. Yang paling banyak aku berdoa wa du'ail anbiya qabli, dan juga doa-doa para nabi sebelum aku pada hari Arafah. Yang paling banyak aku berdoa. Nabi kata aku berdoa. Yang paling banyak aku berdoa, dan juga nabi-nabi dahulu juga berdoa pada hari Arafah ataupun di Arafah ini. Apa doa yang Nabi baca? Maka Nabi berdoa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ulama melihat hadis ini maka memberikan komentar. Komentar dia, mana doa dia? Nabi kata perbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kata di antara bacaan doa yang paling banyak aku berdoa adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kata ulama yang melihat hadis ini dan mereka mengatakan bahawa dia bertanya kepada tuan guru yang meriwayatkan hadis ini, iaitu Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah meriwayatkan hadis ini. Maka ditanya oleh murid dia kepada Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah meriwayatkan hadis tentang Nabi banyak berdoa pada hari Arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah. Maka murid dia bertanya, wahai tuan guru, ini adalah zikrullah. Innama hadza kullu zikrun. Kata nama murid dia, wahai tuan guru, ini zikrullah. Wa laisa fihi doa. Dia kata, mana ada doa di situ? Adakah kita minta apa-apa di situ? Tak ada. Hanya menyebut zikrullah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak ada doa apa-apa pun. Jadi murid dia bertanya kepada Sufyan bin Uyainah yang meriwayatkan hadis ini. Maka apa kata Sufyan bin Uyainah? Faqala li, maka berkata guruku kepadaku, arafta hadza hadis Malik bin Harith. Dia mengatakan, kau pernah baca tak hadis daripada Malik bin Harith? Maka kata murid dia, na'am. Aku pernah dengar hadis itu. Haddastanihi anta, dia kata. Jadi murid kepada Sufyan bin Uyainah mengatakan, yo, wahai tuan guru, aku pernah hadis itu, engkau yang riwayatkan hadis itu kepada aku. An Mansur an Malik bin Harith. Qala, maka kata Sufyan bin Uyainah kepada murid dia yang tak faham hadis tadi, zaka ya'ti ala hadzal athar, dia kata. Hadis itu menerangkan hadis yang aku sebutkan ini, iaitu seafdal doa yang paling Nabi banyak berdoa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ala tara yaqulu tabaraka wa ta'ala. Tidakkah kau mengetahui ada hadis yang diriwayatkan Sufyan bin Uyainah untuk menerangkan hadis ini? Apa hadis itu? Hadis itu menyebut
idza syaghala 'abdi sana'i an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin. Datang satu hadis menyebut idza syaghala 'abdi sana'i, apabila hamba-Ku sibuk memuji aku. Tadi kata-kata puji, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk, itu kata-kata puji kepada lahul mulk, Allah Taala memiliki kerajaan, walul hamd, Allah Taala memiliki kepujian seluruhnya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kata-kata kepujian, zikir kita kepada Allah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka datang satu hadis berbunyi idza syaghala 'abdi sana'i, apabila hamba aku sibuk memuji aku. Kita sebut alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu semua kata-kata puji, zikrullah yang mengandung kata-kata puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu hadis menyebut barang siapa sibuk memuji aku an mas'alati, daripada minta. Terlampau sibuk kita puji sampai tak sampai nak minta. Orang lain minta buat RM10, buat RM20, kita tak, kita puji, lawa betul baju kau ini, bodak apa salawai, putih pipi tu, kita puji tak minta pun. Yang minta RM10 tadi dapat RM10, yang puji itu dapat RM100. Dia tak minta pun tapi dapat RM10. Jadi kata ulama, kalau manusia dipuji pun akan dibagi sesuatu yang banyak. Raja-raja dulu, Masya Allah, penyair-penyair dulu, dia suka puji raja. Bila dia puji, raja bagi harta yang banyak berbanding datang minta sedekah. Dia tak bersedekah, bagi RM10. Tapi ada orang lebih bijak, dia puji raja, lagi banyak dapat. Jadi kata ulama, kalau manusia pun kalau dipuji memberi satu yang banyak, maka lebih aula Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis menyebut bahawa barang siapa di kalangan hamba sibuk memuji Allah Subhanahu wa taala sampai tak sampai nak minta sesuatu, maka hadis itu menyebut a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin, aku akan bagi kepada dia sesuatu pemberian yang lebih baik daripada orang yang minta. Maka sebab itu pada hari Arafah diperbanyakkan banyak berzikir, termasuk jemaah haji. Jemaah haji berada di Arafah, banyak talbiyah, banyak berzikir. Minta pun minta jugalah kita kata. Tapi kalau dia banyak berzikir, banyak talbiyah, ini lebih banyak Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada mereka. Begitu juga hadis tentang ini banyak, tentang apabila orang itu memuji Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit bagaimana keadaan Arafah sekiranya bertembung dengan hari Jumaat. Jadi kita sini dah terlebih kan, tapi dekat Mekah wukuf dia pada hari Jumaat. Tengok riwayat dia. Jadi beruntunglah orang pergi haji pada tahun ni kan, ataupun yang kono pada hari Jumaat. Jadi apa kata ulama tentang Arafah berkenaan dengan hari Jumaat? Maka disebut sungguhnya, kata riwayat, sesungguhnya inna abwabas sama'i tuftah kulla lailatin 3 marrat. Sesungguhnya pintu langit itu terbuka pada setiap malam 3 kali. Disebut satu riwayat, sesungguhnya pintu langit itu tuftahu kulla lailatin 3 marrat. Pintu langit itu terbuka pada setiap malam 3 kali. Tak tahu waktu bila dia terbuka kan. Wa fi lailatul jum'ati 7 marrat. Pada malam Jumaat 7 kali. Wa fi lailatul Arafah 9 marrat. Dan pada malam Arafah 9 kali. Jadi bila bercampur Jumaat dengan Arafah, yang Jumaat tadi 7, Arafah 9. Dia bukan masuk dalam 9 tak, campur 2. Maka jadi 16 kali terbuka pintu langit. Itu kepahaman ulama. Maka jadilah bertambah kelebihan dia. Maka disebut bahawa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala
telah pun memilih hajinya Nabi SAW pada waktu yang paling terbaik. Sebab itu Nabi kita haji dia Hajjul Akbar. Nabi haji Hajjul Akbar, iaitu Nabi haji wukuf dia pada hari Jumaat 9 Zulhijjah. Maka kata ulama, Allah Subhanahu wa taala takdirkan Nabi kita wukuf Arafah pada hari yang paling mulia. Maka himpunkan kedua-dua riwayat hadis tadi, maka hari Arafah tersebut dibuka pintu langit sebanyak 16 kali katanya pada hari tersebut. Maka diberikan kelebihan pada hari Arafah tersebut. Dan yang terakhir, iaitu ada satu istilah dinamakan at-ta'rif. Ta'rif. Sedikit maklumatlah. Di apa ta'rif? Ta'rif adalah mengikut gaya orang Arafah. Ta'rif, iaitu kalau diterjemahkan mengarafahkan diri itu. Kalau orang tengok ni bid'ah lah ni, ya. Mengarafahkan diri itu. Tak pernah kita buat sini. Tapi dalam kitab sebut orang wukuf Arafah, kita pun buat wukuf sini ya. Kau dah tangkap je agama ni. Nama dia at-ta'rif bi ghairi Arafah. Bermaksud kita wukuf bukan Arafah. Tahun depan kita buat wukuf dekat pekarangan Masjid Puan Syik. Bukan dalam masjid ya. Wukuf di luar. Kalau nak tikar, duduk, beramal. Tak pernah kita buat. Kalau berani buatlah. Nak apa dah? At-ta'rif bi ghairi Arafah. Kita wukuf bukan Arafah. Nabi tak anjurkan, Nabi tak sebut pun, tapi salafus soleh buat. Nama dia tashabbuh bil Arafah. Tashabbuh ni meniru gaya Arafah. Nama dia. Maka disebut di antara ulama salafus soleh, mereka itu meniru-niru orang haji yang berada di Arafah bagi mereka yang tidak melakukan haji. Jadi orang yang tak pergi haji buat ni. Jadi yang terkandas dekat airport tu buat. Disebut lam yahju. Jadi menggambarkan kita ni, tersangat sukanya kalau pergi Mekah. Jadi menggambarkan kita ini sepatutnya kita mengira ni, agak sekarang ni orang haji kat mana sekarang ni? Kat Muzdalifah, kita bayangkan kat Muzdalifah kasang. Ini satu benda yang menggambarkan apa? Menggambarkan kita ni mentakzimkan ibadat haji tu. Daripada orang tak tahu, dah raya ke? Dia tak tahu langsung, tak ambil kira langsung tu. Daripada kita membayangkan sekarang ni jemaah haji apa? Ada pula TV, ada pula internet, tengok orang Arafah. Ini satu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita pandang mana lain, ya. Tengok haji, kira sekarang ni pukul berapa sekarang ni kita kira. Sekarang ni pukul 7 rasa dah pukul 1 ni jemaah haji ke Muzdalifah ni. Kalau orang dah pergi dia boleh gambarkanlah. Kutip batu ni sekarang ni. Tu ada pula kawan-kawan hantar kita hati kita bersama dengan jemaah haji yang ada di Arafah. Dan hati kita berkira-kira. Apa berkira? Kadang-kadang Allah tekilan betul, tengok orang beruntung betul, orang pergi Mekah kata-kata. Benda itu dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Untungnya Haji Akbar pula kata-kata. Rasa-rasa tekilan sebegitu itu diambil kira oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahawa kita betapa tekilannya hati kita tak dapat pergi Mekah. Itu bukan benda yang mazmumah tak. Itu benda yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tak boleh pergi Mekah, orang yang tak pergi umrah, hendaklah ketahui, terkadang orang yang tak boleh pergi umrah lagi besar pahala daripada orang pergi umrah. Tak jadi dah, tarik diri lah. Tengah tarik diri pula. Terkadang. Sebab apa? Sebab orang yang teringin nak pergi tu, dia dah dapat pahala dah. Bukankah disebut berniat buat baik, dapat pahala? Yang pergi belum tentu lagi.
Pergi sana berkelahi, bergamuk dah dia, apa dah dia. Kan? Langsung tak dapat apa kan. Jadi terasa nak pergi. Sebab itu disebut salafus salih dahulu, bagi mereka yang tidak menunaikan haji, ini gambaran apa? Gambaran betapa mereka itu begitu, bukan cemburu apa, disebut ribtah. Ribtah ini disuruh. Dalam agama, kita disuruh ribtah. Ribtah ni cemburu. Nabi sebut hasad. Hasad yang bukan makna hasad. La hasada illa fisnatain. Jangan kamu hasad kecuali pada dua perkara. Hasad ni bukan hasad dongki tak. Hasad pada kebaikan. Orang yang rajin baca Quran. Kita kata cemburu betul lah orang tu rajin baca Quran. Dan ni tak dapat nak baca Quran. Tak ada masuk. Satu lagi orang yang diberikan harta dan dia bersedekah. Kita kalau ada harta nak bersedekah. Bermaksud perasaan ribtah nama dia. Ribtah mana rasa tekilan terhadap amal-amal yang orang yang buat kita tak buat. Zaman Nabi tu berlaku perkara ini. Orang miskin ribtah. Orang miskin cemburu kepada orang kaya, bukan cemburu kepada harta dia. Cemburu kepada amal yang mereka lakukan. Datang berjumpa dengan Nabi SAW mengadu. Orang miskin datang mengadu. Ya Rasulullah, apa hal kami yang miskin ni ya Rasulullah? Kenapa pula? Kami ni tak dapat amal sedekah ya Rasulullah. Untunglah orang kaya, dia dapat bersedekah. Sebab dia tahu Nabi ceritakan pahala sedekah tu macam mana. Jadi ribtah. Tekilan dia. Sampai tak tahan rasa ribtah itu datang mengadu pun sama-sama. Kalau tak cemburu, betul ya, biar lantak tapi disebabkan rasa ribtah datang. Ya Rasulullah, bagaimana perihal kami yang miskin ini ya Rasulullah? Kami tak dapat nak lakukan sedekah. Maka Nabi ketahuilah, sesungguhnya tasbih itu sedekah, tahmid itu sedekah, tahlil itu sedekah, beri nasihat itu sedekah. Dan dapat semua itu sekadar melakukan 2 rakaat solat duha. Jadi banyak ruang untuk dapat pahala sedekah. Jadi salafus salih, mereka lebih mengerti tentang kelebihan haji itu. Sehingga mereka yatashabbahuna bil haji yaumil Arafah. Mereka cuba menyerupai jemaah haji ketika mana di Arafah. Sebab Arafah ini adalah waktu yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat. Dan Nabi mengatakan, tidak pernah aku lihat pada hari ini syaitan begitu teruk keadaan dia. Begitu mengecik, begitu hina, begitu kusut masai. Tak pernah aku lihat pada hari Arafah syaitan sebegini kecuali ketika peperangan Badar dahulu. Jadi syaitan ni dia jadi hina ketika mana kemuliaan turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar rahmat Allah taala turun, semakin kecil syaitan tadi. Jadi ketika mana peperangan Badar, itu rahmat yang paling banyak turun daripada Allah Subhanahu wa taala, syaitanlah yang paling kecewanya. Jadi Nabi kata, tak pernah aku lihat syaitan seteruk ketika di perang Badar dahulu, kecuali pada hari ini. Bermaksud terlampau banyak rahmat Allah Ta'ala turun, syaitanlah yang menangisnya. Syaitan ni tergolak bila mana kemurkaan Allah Ta'ala datang kepada kita. Dia tergolak dia. Maka begitulah cemburunya salafus salih dahulu. Mereka meniru orang yang berada di Arafah ini. Minta maaf. Dia melakukan di masjid. Sebaik. Sehingga kat luar tadi. Wa yarawna fa'ala dhalika fil masajid. Mereka buat di masjid. Taklah nampak mana salah kat depan rumah. Keluar buat wukuf. Mereka melakukan di masjid. Nama dia at-ta'rif bi ghairi Arafah. Mungkin sekarang ini pun sebahagian daripada ta'rif. Yang kita lakukan ni sebahagian ta'rif. Sebab apa? Sebab kita mencerita tentang Arafah dan mengagung Arafah. Ini juga sebagai ta'rif. Kita kumpulkan sebab waktu Arafah masih ada. Disebut yusamma at-ta'rif bi ghairi Arafah. Dinamakan istilahnya ta'rif pada bukan Arafah. Cerita tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tentang keampunan Allah Subhanahu wa taala, tentang kemuliaan Arafah, tentang doa Nabi di Arafah. Ini disebut ta'rif bi ghairi Arafah. Kita
mengarafahkan diri kita bukan di padang Arafah. Jadi tidaklah orang berada di padang Arafah. Apa tujuan mereka padang Arafah? Bukankah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mereka bertalbiyah dan sebagainya. Jadi kita berkumpul, kita mengarafahkan diri kita pada bukan tempat Arafah. Jadi kita juga menyebut tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang pertama melakukannya itu adalah Mus'ab bin Zubair gitu. Mus'ab bin Ubair, seorang tabi'in, melakukan perkara itu. Jadi orang wukuf di Arafah, dia pun kumpulkan manusia dan bercerita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama melakukan ta'rif, mengarafahkan di Basrah. Ya. Awalu man arafa bil Basrah Ibnu Abbas. Ada kata mengatakan Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi. Masya Allah. Ada riwayat mengatakan di sini bahawa awalu man arafa bil Basrah Ibnu Abbas. Orang yang pertama melakukan mengarafahkan diri selain Arafah adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah sahabat Nabi yang Nabi doakan dia faqih dalam agama. Wallahu ta'ala alam. Begitulah ulama-ulama yang lain disebut, mereka melakukan perhimpunan-perhimpunan selain daripada Arafah, mereka bertahmid, mereka bertahlil dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim.